Baik, Audio kembali bersama kami dan seperti yang kami nyatakan, sekarang kita bersama dalam ceramah Ramadan di bulan mulia, manakala di mana kita akan membawakan topiknya hikmah diwajibkan zakat fitrah. Jadi bersama dengan kita di studio pada saat ini bersama dengan Yang Mulia Ustaz Haji Muhammad Syahiran bin Haji Muhammad Sofian, merupakan penolong pensyarah di Kupu SB. Kita ucapkan selamat datang. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sihat ya? Alhamdulillah sihat walafiat. Alhamdulillah. Baik Ustaz, sesuai dengan kita berada di bulan Ramadan ini, kita sudah masuk ke 19 hari di bulan Ramadan Ustaz ya. Alhamdulillah. Jadi satu yang perlu kita ingat adalah zakat fitrah yang perlu kita tunaikan, khususnya bagi kaum lelaki lah ya. Ya, Alhamdulillah. Jadi sesuai dengan topik kita, hikmah diwajibkan zakat fitrah. Sebagai mukadimahnya, kami persilakan Yang Mulia Ustaz untuk berkongsikan mengenai dengan topik ini. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allah rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah alaina hikmatak wa anshur alaina min khadaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rakan penyampai dan juga sidang penonton yang dihormati sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu ingin mengucapkan selamat berpuasa kepada semua lata. Alhamdulillah, kita ni bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih diberi kesempatan di bulan Ramadan ini untuk beribadat dan berkongsi ilmu pengetahuan. Dan pada pagi ini insya-Allah kita ni akan membincangkan lagi mengenai dengan hikmah diwajibkan zakat fitrah. Seperti mana kata Tuan Haji tadi, memang tugas dan tanggungjawab lelaki untuk membayar zakat fitrah. Bukan saja berpuasa, kalau perempuan puasa bulan Ramadan, tapi kalau ini zakat fitrah lebih khusus kepada lelaki. Tapi sebenarnya bukan saja kepada lelaki, perempuan pun wajib juga. Cuma yang diberi tanggungjawab itu adalah lelaki, ketua keluarga, ketua keluarga. Jadi mungkin untuk mengulang, mungkin kita ni sebulan sekali, setahun sekali membayar zakat fitrah ni, kadang-kadang terlupa apa dia zakat fitrah. Jadi mungkin kita ni boleh revise semula, mengulang kaji dan berkongsi ilmu. Kalau ada yang lupa boleh diingati semula, kalau yang kurang boleh ditambah semula. Betul. Jadi mudah-mudahanlah dengan perkongsian ilmu kita ni dapat dimanfaatkan bersama. Jadi kalau kita ni melihat dalam Al-Quran ada lebih 40 ayat menyebut mengenai dengan zakat, menyebut ayat mengenai dengan kewajipan berzakat. Kalau 40 tu artinya banyak sudah tu. Kalau sekali dua kali mungkin dia kata ni sadang-sadang lah, tapi ni 40 tu menunjukkan bahawa kepentingan zakat fitrah itu adalah satu tuntutan kepada kita ni, satu peringatan kepada kita ni untuk menunaikannya. Jadi bukannya ni dan ia merupakan zakat fitrah ni merupakan zakat lah, merupakan rukun Islam yang keempat. Jadi kalau kita ni melihat di sini menunjukkan sebenarnya zakat itu mesti kita ni lakukan. Tambahan lagi, hakikatnya semua rezeki yang kita ni terima tu, yang kita ni dapat daripada usaha hasil titik puluh kita ni tu, semuanya datangnya daripada Allah. Tanpa izin Allah, harta dan yang kita ni miliki itu, yang kita ni berhasil memperolehnya tu belum tentu kita ni punya. Tapi dengan izin Allah, kita ni ada harta, ada makanan, ada anak, ada keluarga dan sebagainya. Lebih lagi zaman sekarang banyak teknologi jadi ada komputer, ada laptop dan sebagainya. Tapi untuk sebagai kata ni, rasa bersyukur kata ni kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas limpah nikmat itu, dan juga sebagai pensucian harta, maka kata ni diwajibkan untuk berkongsi sedikit saja, sedikit sebahagian daripada harta kita ni untuk dikongsikan kepada yang memerlukan. Itulah zakat fitrah. Jadi kalau kita ni melihat ini cantiknya zakat fitrah ni mungkin sekarang di ini ada saya menjelaskan lagi.
zakat fitrah tu sebenarnya mendidik petani, menterbiah petani di bulan Ramadan ini, mendidik petani untuk bersedekahnya petani. Ya. Untuk ada belas kasih lah, berihsan dengan pada yang orang yang lain. Ya. Kalau kita lihat sedikit saja, iaitu kalau sekarang ni RM2.84. Ya. Kalau beras wangi, kalau beras siam RM1.90 lebih. 98 kah? Wallahu alam, saya pun ingat. Tapi kalau kita ni melihat, kita ni selalunya salah tanggapan. Kita ni fikir duit itulah yang kita ni kita ni bayarkan. Sebenarnya yang perlu kita ni bayar ialah satu bentuk ataupun satu kadar jumlah, satu kadar yang wajib dikeluarkan di sepanjang bulan Ramadan dengan syarat-syarat yang tertentu. Yang kadar yang ini dimaksudkan ialah sebenarnya segantang makanan asasi. Kalau ini ketani di negara ketani baras wangi itu, jadi itulah yang diwajibkan. Jadi sebenarnya yang wajib dikeluarkan itu ialah segantang makanan asasi. Tapi untuk kemaslahatan, kemudahan juga, maka diharuskan kita ni bertaklid kepada mazhab Hanafi, untuk di mana mazhab Hanafi mengharuskan untuk mengeluarkan kimahnya tu, atau kimahnya ni nilai zakat fitrah tu. Jadi segantang tu sama nilainya RM2 dengan nilai wang RM2.84. Jadi itulah sebagai itu. Jadi mungkin kita ni boleh teruskan kali ni. Silakan Ustaz. Siapa yang diwajibkan? Ini yang satu, ini ya, macam tadi lelaki ketua keluarga. Tapi sebenarnya yang diwajibkan itu kepada semua, semua yang umat Islam yang ada di dunia ni diwajibkan mengeluarkan zakat fitrah. Betul. Jadi tidak ada seorang pun terlepas. Yang kecil kah, yang besar kah? Kalau dulu ada hamba pun wajib dikeluarkan zakat fitrah. Artinya apapun kedudukannya, ia tetap juga mengeluarkan zakat fitrah. Kalaupun ianya kata ni, aku kadang-kadang kata ni ada merasa diri kata ni, aku mana wajib keluarkan zakat fitrah, aku sendiri pun dah terbelanjainya. Tapi itu cuma mungkin alasan lah tu. Mengannya RM2 lebih tu. Kenapa kata ni takut untuk mengeluarkan zakat? Asal Waimu pun anak damit yang baru lahir pun wajib dizakatkan ya, jika sebelum imam mendirikan solat. Sebelum mendirikan solat hari raya Aidilfitri. Itulah yang ni. Jadi nada kira lah tu, apapun kedudukannya, kaya ke, miskin ke, kanak-kanak ke, baligh ke, tetap dia diwajibkan. Cuma yang diwajibkan tu siapa? Kalau macam katanya, mungkin indung tu ketua keluarga lah. Kalau ketua keluarga tu adalah ayah, maka ayahlah yang wajib mengeluarkan. Kalau ketua keluarga tu adalah suami, suamilah yang mengeluarkan ni. Tapi walaupun ia ibu tunggal tu Ustaz, walaupun ibu tunggal, maka ia wajib mengeluarkan untuk dirinya dan anak-anaknya tu, sebab ia sudah jadi ketua keluarga. Saya pernah menjumpailah, terlihat Ustaz waktu tahun-tahun yang sudah, seorang ibu tunggal ikut berkiu dan berbariskan. Jadi saya yakin bahawa beliau adalah ibu tunggal. Jadi itu sebenarnya menunjukkan kita ni macam mana rakyat kita ni lah tu, negara bersalam, alhamdulillah memahami sudah konsep zakat ni. Tapi mudah-mudahanlah dengan ni sekarang kita ni lagi faham lagi. Jadi itu tu ini seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, aqimus solah wa atuz zakah warqau ma'ar raki'in. Kalau kita ni fahami ayat Al-Quran ini, dirikanlah sembahyang dan keluarkanlah zakat, dan rukuklah kamu bersama orang-orang yang rukuk. Jadi kalau kita ni lihat kepada ini, dirikanlah sembahyang dan kamu dirikanlah sembahyang dan keluarkan zakat. Kamu itu semua umat Islam, tidak ada dikecualikan. Itu satu. Kemudian ada lagi dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, bahawa Rasulullah SAW telah mewajibkan zakat fitrah pada bulan Ramadan ke atas setiap orang yang merdeka ataupun hamba, lelaki ataupun perempuan, kecil ataupun dewasa, dari kalangan orang Islam, dengan satu gantang daripada tamar. Tamar ini kurma dan atau satu gantang daripada biji gandum. Kalau kita melihat hadis ini, apapun ini kedudukan mereka, maka diwajibkan ini. Dan yang jadi juga tambahan ini dalam hadis ini,
ialah makanan asasi. Kalau di sini memang kurma dan segantang gandum. Tapi dalam penerangan ulama, terutama mazhab Syafi'i, ialah makanan asasi. Jadi itulah yang ini bukannya duit itu sebenarnya. Cuma kita kadang apabila zakat fitrah dalam kepala first duit. Time dalam kepala kita ni tu duit bah. Tapi sebenarnya ialah makanan asasi. Kenapa makanan asasi? Jadi mungkin satu aninya pemikiran kita ni, penelitian kita ni, sebenarnya yang kita ni mahu tu kita ni membagi orang makan. Ya. Betul. Atau niat kita ni sebenarnya. Tujuan kita ni membagi orang yang memerlukan itu makan supaya ia dapat bekerja. Supaya ia dapat meneruskan kehidupannya tu. Kalau hanya duit, mungkin ia wallahu alam, ini suudzon juga bulan Ramadan ni, mungkin duit itu disalahgunakan. Tapi kalau kata ni membagi baras, dengan sendirinya ia memudahkan keperluan untuk makan dan baras itu tadi akan memberi tenaganya untuk beribadah, untuk bekerja. Jadi dengan ini mudah-mudahan dengan ini bukan pelangan ni sekarang datang orang ke masjid membawa baras ke pisan imamnya. Jadi dia jual tetap, tapi kita ni ikutlah ini apa seperti mana yang ditetapkan oleh negara kita ni untuk membayar dengan duit. Cuma supaya kita ni lebih faham tadi tu untuk memahami saja. Untuk memahami saja. Jadi mungkin duit itu kalau mazhab Hanafi, ia cantiknya ia tu mengatakan dalam hadisnya tu, dalam hadis Rasulullah SAW, cukupkanlah keperluan orang yang memerlukan ini dengan perkara yang bermanfaat. Jadi perkara yang lebih bermanfaat itu ialah duit. Kalau duit ini macam-macam boleh gunanya bah. Bukan sahaja untuk beli baras, makanan dan sebagainya. Jadi itulah Anina bagi orang-orang yang diwajibkan untuk memberikan zakat fitrah. Dan ini akan kita persoalkan mengenai dengan apakah sebetulnya ni hikmah-hikmah bagi yang mewajibkan zakat fitrah ni. Mungkin dapat diterangkan ya Ustaz. Okey. Kita ni seperti mana ni membincangkan lagi mengenai dengan hikmah kenapa zakat fitrah tu diwajibkan kepada kita ni, kepada umat Islam. Kalau dikirakan usul-usul ni lah, orang yang mengeluarkan wajib zakat fitrah ni orang yang berkemampuan sahaja. Tapi dalam zakat fitrah ia kepada semua umat Islam. Kalau zakat harta, zakat binatang, ternakan yang cukup haul dan nisabnya, ada syarat-syaratnya. Tapi dalam zakat fitrah semua diwajibkan. Jadi sebenarnya mengeluarkan zakat fitrah bukanlah hanya menunaikan fitrah, menunaikan perintah Allah Subhanahu Wa Taala sahaja, dan tujuan mengeluarkannya tu sebenarnya banyak dan pelbagai rahsia. Kita ni melihat kalau aninya bahawa zakat fitrah tu banyak hikmahnya. Saya boleh bagikan kepada 4 kategori ataupun tiga kepentingan. Pertama, ia membawa kepentingan kepada individu, kepada masyarakat dan negara. Tadi saya cubalah menghuraikan daripada satu dulu, iaitu kepentingan kepada individu. Kita ni mungkin dalam kehidupan seharian kita ni mungkin ada yang kurang, ada yang terlebih dan sebagainya. Jadi dalam macam kita ni bekerja, mungkin ada kita ni kurang bekerja. Jadi harta kita ni tu mungkin dia yang kita ni peroleh dah setimpal dengan kerja kita ni. Ataupun kalau kadang-kadang kita ni tu mendapat harta tapi tani dia tahu dari mana hasilnya tu. Jadi itu yang macam meragui kita ni. Jadi itu adakah hak kita ni ataupun hak orang lain. Jadi dalam keadaan ini hikmah di zakat ini ialah mensucikan harta seseorang. Tapi inilah manusia kita ni sukakan harta ni sebenarnya. Sifat sayangkan harta tu memang satu lumrah kepada manusia. Macam saya sendiri pun macam kalau rusak barang pun sayang masih kan. Jadi itu memang satu lumrah. Dalam masa yang sama manusia ni lebih katanya ni lebih mementingkan diri.
Macam jarang apalagi kalau barang itu nilainya mahal. ya mahal. Dia kata ni cuma mau akan bagi ke ini, mau bagi ke ini. Ragu-ragu kata ni. Tapi dalam ini hikmahnya tu ia membersihkan diri kita ni, jiwa kita ni dan harta kita ni. Sifat mazmumah tu ataupun sifatnya kita ni yang dicela ni macam bakhil, kedekut, kadang-kadang kita ni sombong, tamak dan sebagainya tu kan. Kata ni yang ini. Tapi dengan adanya hikmah ini ia mendidik kita ni supaya murah hati dan mau menolong orang lain. Betul. Ini seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Khuz min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah sebahagian daripada harta mereka sebagai menjadi satu sedekah supaya dengannya engkau membersihkan mereka daripada dosa dan mensucikan mereka dan doakanlah mereka. Jadi kalau kita ni melihat kita ni mengambil harta tu bukan kita ni tu orang-orang yang berkenaan atau pemerintah. Khuz min amwalihim. Kalau ikut ini ayat Quran ini ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi pemerintah, khalifah di bumi, muka bumi wajib mengambil harta, sebahagian harta daripada rakyat itu untuk dikongsikan kepada orang lain dan sebagainya sebagai tutahhiruhum, mensucikan harta tu, wa tuzakkihim, mensucikan daripada sifat-sifat yang dinyatakan tadi itu seperti hasad dengki dan itu tadi. Jadi itu jelas kepada kita ni peranan ataupun fungsi zakat fitrah tu, hikmahnya tu ialah mensucikan sifat mazmumah tadi tu. Macam kata ni suka menolong, dan dalam masa yang sama apa tu namanya, iri hati tu ada bah. Kita ni kadang-kadang suuzon ni berburuk sangka tu selalu ada. Macam kata ni benarkah orang ni memerlukan bantuan ini susah dan sebagainya. Jadi itu yang jadi itu kan. Tapi dengan ada ni kita ni bagi saja cukup kriteria bagi. Kita ni percaya kepada kerajaan, dorang sudah ada apa tu namanya yang kata ni pegawai yang ditugaskan untuk memastikan ini berhak. Jadi kadang-kadang kita ni dalam ni macam dia berhak itu bukanlah, tapi yang sepatutnya apabila kita ni menyerahkan sedekah ataupun zakat ini tadi, kita ni mesti berlapang hati, ikhlaskan jangan berkata-kata, jangan berkata-kata, jangan lagi dinilai yang layak kena layak. Tadi percayalah kepada orang yang menilai. Kadang-kadang orang daripada Majlis Agama Islam itu ia sudah menyenaraikan, jadi kita ni ikutlah saja. Kenapa kita ni ragukan lagi? Jadi itu sudah tugas orang. Selain daripada itu, zakat fitrah ni masih lagi individu, ia menyempurnakan ibadah berpuasa. Kita ni selalu kadang bulan Ramadan itu mungkin termarahkah, terucapkah dan sebagainya, mungkin itu sebagai penampal lah Ustaz. Penampal. Ini seperti mana sabda Rasulullah SAW, farad Rasulullah SAW, Rasulullah SAW telah memfardukan zakat fitrah sebagai pembersih bagi yang berpuasa daripada perbuatan-perbuatan yang sia-sia. Jadi jelas dari sana tu ia sebagai penampal. Dan yang kalau pada masyarakat ini tadi kepentingan pada masyarakat, kita ni menjamin satu kehidupan sosial yang sehat. Kita ni tolong menolong di antara satu sama lain. Seperti mana firman Allah Subhanahu wa taala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kita ni hendaklah bertolong-tolongan dalam perkara yang berkebajikan, tapi janganlah bertolong-tolongan dengan perkara yang membawa kemusuhan, perkara dosa dan permusuhan. Jadi itu ni. Dan kepada negara, kepentingan kepada negara, ia menghidupkan satu sistem ekonomi yang lebih mantap, supaya kerajaan itu dapat membantu masyarakat kita ni yang memerlukan. Kalau kita ni lihat, memang sebenarnya tugas tanggungjawab itu sebenarnya kerajaan, pemimpin. Jadi kita ni membantu pemimpin untuk meringankan dengan adanya ini, kerajaan ataupun pemimpin sendiri akan membantu rakyat-rakyat yang lebih memerlukan. Macam kata ni, alhamdulillah kalau kita ni lihat
di masa apa tu namanya kutipan COVID itu berapa juta kutipan betul. kata Itu hasil daripada yang dikumpulkan oleh masyarakat. Kalau kerajaan sendiri mungkin belum tentu Betul sekali. Alhamdulillah. Jadi kita ucapkan terima kasih kepada Yang Mulia Tuan Ustaz Haji Muhammad Syahiran Haji Muhammad Sofian telah pun mengongsikan ceramah Ramadan bulan mulia hikmah diwajibkan zakat fitrah. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih. Selamat menunaikan ibadah puasa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.